Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Perkenalkan saya, Puteri Nona Jiha binti Mekat Hazman dan juga ahli kumpulan saya iaitu Fatin Fatini binti Sufyan, Nur Fazatul Husna binti Azhar dan juga Ernie Rahana binti Zafaruddin. Kami daripada Seksyen 12 ingin berkongsi tentang tajuk perayaan dan hari penting bagi penganut agama Islam. Hari cuti dalam Islam kebanyakannya berasaskan pada kehidupan Nabi Muhammad, terutamanya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Al-Quran. Islam mempunyai dua perayaan utama iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Cara cuti-cuti dalam Islam disambut mungkin berlainan mengikut budaya dan juga mengikut mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah. Cuti dalam Islam secara umumnya mengikut kalender Qamari dan oleh itu disambut sedikit lebih awal setiap tahun relatif dengan kalender Suria. Takwim Islam mempunyai 12 bulan dan 354 hari hingga 355 hari. Kalender bulan sunnah wal jamaah dan syiah tidak sentiasa berbetulan. Kadang-kadang suatu cuti syiah dan cuti sunnah wal jamaah disambut pada 2 hari yang berlainan, biasanya 2 hari yang berturut-turut. Hari Raya Aidilfitri atau perayaan kenduri adalah cuti dirayakan pada hujung Ramadan dan puasa sepanjang bulan. Tujuan puasa adalah untuk mengajak umat Islam untuk bersabar dan kerendahan hati dan juga untuk memperingati umat Islam bahawa mereka adalah bertuah dan seharusnya membantu yang miskin dan kurang upaya. Pada awal pagi hari pertama Aidilfitri, umat Islam yang melakukan sembahyang upacara amal bergelar solat sunat hari raya Aidilfitri. Gula-gula, makanan dan minuman bukan alkohol akan diedarkan di masjid dan rumah. Hadiah juga akan diberikan dan ditukar di antara kawan-kawan dan keluarga. Antara perayaan dan hari penting bagi penganut agama Islam adalah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha, Maulidur Rasul, Awal Muharram, Isra' Mi'raj dan juga Nuzul Quran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang Hari Raya Aidilfitri di mana Hari Raya Aidilfitri yang juga disebut sebagai Hari Raya Puasa atau Hari Lebaran disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, tidak kira bangsa sama ada Arab, Inggeris, Melayu, India Muslim, Cina Muslim dan lain-lain bangsa di seluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Korban. Hari Raya Puasa bermula melalui dua cara iaitu melalui ruqyah iaitu melihat anak bulan ataupun secara hisab iaitu kiraan. Sekiranya melalui ruqyah apabila anak bulan kelihatan, ini menandakan bermulanya bulan Syawal iaitu bulan ke-10 dalam takwim hijrah Islam. Di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib di beberapa tempat strategi. Di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri disambut dengan meriah. Berminggu-minggu sebelum perayaan tersebut menjelma, suasana persiapan menjelang Aidilfitri telah dirasai. Pusat-pusat membeli belah akan mengadakan jualan murah dan dihiasi dengan perhiasan secara besar-besaran. Lagu-lagu raya juga akan diputarkan di radio dan di televisyen. Rancangan-rancangan yang berkisarkan Aidilfitri akan ditayangkan. Bank, sekolah dan premis perniagaan akan ditutup selama beberapa hari sehingga seminggu sempena Aidilfitri. Di jalan raya utama dan lebuh raya di seluruh negara, kesesakan akan berlaku akibat kebanjiran warga bandar yang pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidilfitri bersama-sama sanak saudara dan kaum keluarga. Fenomena ini juga dikenali sebagai balik kampung. Seterusnya, pakaian menyambut Hari Raya Aidilfitri adalah baju Melayu. Baju Melayu adalah pakaian tradisi kaum Melayu yang dipakai oleh kaum lelaki di Malaysia pada Hari Raya. Pakaian ini dilengkapi dengan songkok dan lilitan songket di bahagian pinggang. Pakaian yang menjadi kebiasaan kaum wanita pula ialah baju kurung dan baju kebaya. Setiap tahun, pelbagai fashion diperkenalkan bagi mempelbagaikan rekaan baju-baju tradisi ini. Pada tahun 2005, pemakaian batik, songket dan baju kebaya nyonya semakin meningkat hasil promosi dan komersialisasi oleh Allahyarhamah Datin Seri Endon Mahmud. Selain itu, antara juadah-juadah yang terkenal yang dihidangkan semasa perayaan Hari Raya di Malaysia ialah dodol, ketupat dan rendang, biskut raya dan juga lemang. Ketupat adalah juadah istimewa yang masih dihidangkan pada hari ini.
Ketupat adalah nasi yang dikukus di dalam anyaman daun kelapa atau daun palas dan selalunya dihidangkan bersama dengan rendang. Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha juga turut dikenali sebagai Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji. Hari Raya Haji jatuh pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah. Hari Raya Haji ini disambut pada 10 hingga 13 Zulhijjah. Bagi umat Islam di Malaysia, sambutan ini diraikan dengan cuti umum selama 2 hari. Perayaan ini diraikan oleh semua umat Islam di dunia, terutamanya bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. Perayaan ini juga adalah untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang sanggup mengorbankan anaknya untuk menurut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk ibadah korban, antara binatang yang boleh dikorbankan adalah unta, kerbau, lembu, kambing dan juga kibas. Setelah proses korban dilakukan, daging itu hendaklah dibahagikan dengan 1/3 daripada bahagian itu adalah untuk keluarga yang melakukan ibadah korban ini, manakala selebihnya diserahkan kepada fakir miskin yang ada di sekeliling kawasan tersebut. Seterusnya merupakan sambutan Maulidur Rasul. Sambutan Maulidur Rasul adalah sambutan yang diadakan sempena hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Menurut kata ulama, sesiapa yang menyambut atau mempunyai niat untuk menyambut, maka mereka akan menerima ganjaran pahala kerana memperingati dan mempunyai rasa cinta dan sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Antara perkara yang dilakukan untuk menyambut Maulidur Rasul ini adalah dengan berpuasa, menyertai perarakan awam dan mendengar ceramah yang berkaitan. Selain itu, amalan yang boleh dilakukan adalah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Awal Muharram atau Ma'al Hijrah merupakan satu hari yang penting bagi umat Islam kerana menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Hari Ma'al Hijrah atau Awal Muharram merupakan hari cuti umum di Malaysia. Kalender hijrah secara rasmi belum bermula ketika zaman Rasulullah SAW. Kalender ini hanya bermula pada zaman Khalifah Ar-Rashidin kedua, iaitu Saidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Terdapat beberapa cadangan daripada para sahabat untuk penetapan tarikh bagi Madinah ketika itu. Ada yang mencadangkan tahun Islam bermula ketika kelahiran Nabi SAW. Ada yang mencadangkan permulaan tarikh Islam ditetapkan pada hari Rasulullah dibangkitkan sebagai Nabi dan Rasul, tetapi pandangan yang mencadangkan permulaan tarikh Islam pada tarikh hijrah Nabi SAW. Penetapan ini adalah untuk mengenang betapa pentingnya tarikh hijrah yang menjadi anjakan paradigma dalam sejarah agama Islam. Yang pertama kali dalam sejarah Islam, seorang Nabi dan Rasul membentuk kerajaan dengan segala kesukaran dan berjaya membuat hubungan diplomatik dengan beberapa negara serta menyampaikan dakwah Islam secara global sehingga Islam tersebar ke merata dunia. Isra Mi'raj. Kisah perjalanan Nabi Muhammad ini dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang memiliki arti Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahawa Nabi Muhammad menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Perjalanan panjang Nabi itu ditempuh hanya dalam waktu 1 malam dengan menunggangi makhluk bernama Buraq. Melalui perjalanannya itu, Nabi Muhammad mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu perintah mengerjakan solat 50 rakaat dalam satu malam. Namun, Nabi Muhammad melakukan negosiasi dengan Allah supaya diringankan hingga mendapat kesepakatan perintah mengerjakan solat 5 waktu dalam sehari.
untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Isra Mi'raj ini adalah untuk mengingatkan orang ramai tentang persoalan Palestin dari peristiwa Isra dan Mi'raj dan perbicaraan tentang Masjid Al-Aqsa. Peristiwa Nuzul Al-Quran. Peristiwa Nuzul Al-Quran merupakan peristiwa turunnya ayat Al-Quran yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW hingga seterusnya secara berperingkat sehingga menjadi kitab Al-Quran yang lengkap pada hari ini. Ia berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan tahun ke-41 daripada keputeraan Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadat di Gua Hira bersamaan 6 Ogos 610 Masihi. Perkataan nuzul bererti turun atau berpindah dari atas ke bawah, manakala Al-Quran pula bermaksud bacaan atau himpunan, kerana Al-Quran itu untuk dibaca oleh manusia dan di dalamnya terhimpun ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi soal tauhid, ibadah, jinayat, muamalat, sains, teknologi dan sebagainya. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah di dalam bahasa Arab, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril ialah 5 ayat pertama daripada surah Al-A'raf. Oleh itu, pelbagai perayaan dan hari-hari penting yang terdapat dalam agama Islam melalui perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha, kita dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga dan saudara mara. Manakala melalui hari-hari penting yang terdapat dalam agama Islam, kita dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah berlaku. Oleh hal yang demikian, sambutan hari perayaan mesti diteruskan untuk mewujudkan atau melahirkan masyarakat yang harmoni.